Bukan sediakanlah sebenarnya dalam buku teks pun. Cuma Ustazah nak nampakkan dekat kamu, hidayah ni diperlukan oleh golongan satu, golongan dua of course, dan juga golongan yang ketiga walaupun dia dah abid dan juga dia dah alim. Untuk apa? Kita tengok kat sini. So inilah jawapan dia. Okey. Sikit. Sebab. Kenapa depa-depa ni perlukan hidayah Allah? Kenapa golongan-golongan yang kita cerita tadi tu, yang pertama, kedua dan ketiga ni memerlukan hidayah? Kenapa? Okey, kalau kita tengok golongan yang pertama, okey, turun sikit. Okey, kita tengok golongan pertama tadi. Golongan pertama ni, dia dah mukmin, kemudian dia miskin. Dia mukmin dan dia kaya. Dia perlukan hidayah sebab ni. Sebab hidayah ini dapat membebaskan diri dia daripada sifat materialistik. Orang miskin, tadi kan orang miskin saya sebut tadi kan. Orang miskin perlukan materialistik. Orang kaya mungkinlah kita tahu dia ni materialistik. Tapi orang miskin materialistik kah? Ya, orang miskin pun materialistik kalau dia mendengki kepada orang kaya disebabkan dunia. Benda tu yang kita takut. Sebab orang miskin pun disebabkan dia miskin, dia rasa dengki dengan orang kaya. Orang yang dengki ni adalah orang yang materialistik. Macam mana nak jadi orang miskin yang beriman, yang betul-betul diredai Allah ketika dia mati? Dia kena bebaskan diri dia daripada materialistik. Dan itulah sebab kenapa golongan miskin ni memerlukan hidayah Allah. Macam mana dia nak jadi miskin, dan dalam keadaan miskin dia tu, setelah dia berusaha lah, dia tetap nak jadi orang yang sentiasa redha dengan kemiskinan dia. Jadi hidayah diperlukan oleh golongan yang pertama ni sebab benda tu hidayah dapat membebaskan diri dia daripada sifat materialistik. Penjelasan dekat sini, hidayah Allah dapat menghindari seorang daripada sifat tamak dan terlalu cintakan kemewahan dunia. Jadi kalau dia berusaha, dia tak rasa pun, orang miskin ni kalau dia berusaha, dia tak rasa pun untuk dia dapat ketamakan. Dia dapat ketamakan pula. Dia tamak nak dapatkan keduniaan. Dia fikir kalau aku nak usaha, aku nak sungguh-sungguh semata-mata untuk aku jadi orang kaya yang pemurah. Sama juga dengan orang kaya. Dia dah kaya dah ni. Dia perlu hidayah supaya dia tak materialistik. Macam mana nak jadi orang kaya yang tidak materialistik? Dia mestilah menjadi orang kaya yang sentiasa mengeluarkan zakat. Apa lagi? Sedekah. Apa lagi? Orang kaya, dia empati. Okey. Jadi tu tadi sebab kenapa orang kaya dan juga orang miskin kedua-duanya memerlukan hidayah Allah supaya tadi materialistik. Kamu tahu tak maksud materialistik ni? Materialistik ni dia, yes. Okey, sorry, tadi nak sedar apa? Ni, Ustazah. Lepas tu, tadi yang pertama. Kemudian, golongan yang kedua, yang kita kata bukan Islam lah, ataupun sesat, ataupun munafik, yang ni jelas. Yang ni jelas, hidayah diperlukan sebab diperlukan hidayah untuk menghindari diri daripada kesesatan. Hidayah Allah dapat menghalang seorang daripada tersesat dan tersasar daripada landasan akidah yang betul. Ada orang yang mengaku Islam, tapi dia meminta kepada wali dan sebagainya. Na'udzubillah. Kita minta jauhlah daripada perkara-perkara tersebut. Okey. Yang terakhir adalah golongan yang ketiga. Ini golongan yang kedua tadi. Dan golongan yang ketiga ni yang kita persoalkan agak banyak tadi. Dia mukmin dah, abid dah, alim dah. Kenapa dia perlukan hidayah juga? Sebab dia perlukan hidayah untuk mengharungi ujian Allah dengan tenang dan sabar. Ramai orang mukmin, kemudian abid, alim, hafal Quran, belajar sunnah dan sebagainya. Tapi bila diuji, dia tak mampu nak tenang. Bila diuji, dia mula nak jadi itu dan ini. Jadi, kita perlukan hidayah Allah untuk kita sentiasa tenang dalam menghadapi ujian yang Allah bagi. Dan kita pun tak pernah tahu ujian apa yang Allah akan bagi. Sebab Allah akan uji semua manusia. Nabi pun Allah uji. Sahabat pun Allah uji. Abu Hurairah antara sahabat yang sangat miskin.
Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang sangat kaya. Uthman bin Affan pun sahabat yang sangat kaya. Jadi semua sahabat, apatah lagilah kita semua.